desas-desus pembubaran Parlimen. Dan kita ingin teruskan dengan buletin seterusnya. Bubar atau tidak, sudah tentu itu persoalan yang berlegar-legar ketika ini. Perdana Menteri pula sudah berada di Istana Negara untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Selain isu-isu kabinet, Perdana Menteri juga ada menyebut jika berkesempatan dan mempunyai masa, cadangan tarikh pembubaran akan dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong. Baik, untuk membincangkan lanjut mengenai dengan perkara ini, bersama saya di talian merupakan Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM, Mujibu Abdul Muiz. Baik, saudara Mujibu, terima kasih kerana bersama dengan Buletin Awani pada jam ini. Sama-sama ini. Terima kasih undang. Baik, kita nak terus dengan perbincangan kita pada petang ini. Apa sebenarnya yang kita boleh jangkakan berdasarkan pertemuan Perdana Menteri bersama Yang di-Pertuan Agong hari ini yang pastinya hangat mengenai dengan isu pembubaran Parlimen, tarikh-tarikh yang akan mungkin dicadangkan oleh Perdana Menteri, dan dalam masa yang sama juga esok merupakan hari penting untuk pembentangan bajet. Dan mungkin sekiranya terdapat apa keputusan, sekiranya bubar ataupun sebaliknya, apa mungkin implikasi yang dapat kita saksikan? Ya, ini barangkali soalan yang berlegar di kotak pemikiran kepada semua yang berada di dalam negara ini, terutamanya mereka yang pada ketika ini bertanya-tanya apakah pertemuan pada petang ini akhirnya akan membawa kepada pembubaran Parlimen. Walaupun spekulasi yang kuat mengatakan akan berlaku pembubaran, tapi dalam masa yang sama juga kita masih tidak mendapat sebarang indikasi yang kukuh apakah akan berlaku pembubaran ataupun barangkali ini hanya pertemuan biasa antara Perdana Menteri dan Tuanku Yang di-Pertuan Agong bagi membicarakan hal-hal yang bertanda negara, mentelahan dengan esok juga merupakan hari yang penuh penting buat negara ini kerana kita akan mendengar pembentangan bajet untuk 2023. Cuma barangkali lah ya, kita harus melihat bahawa pembubaran Parlimen ini berada sepenuhnya di bawah kuasa Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Maka apa juga pembubaran yang mungkin menjadi spekulasi pada ketika ini mungkin hanya perbincangan tentang cepat ataupun lambat pembubaran itu, kerana jelas kita barangkali sudah hampir kepada pilihan raya umum, dan sudah tentulah di sebalik spekulasi ini yang dipersoalkan ramai tentang bubar atau tidak ini adalah kesesuaian melakukan pilihan raya umum itu dalam tempoh yang sangat kritikal ya, di hujung tahun dengan jangkaan bahawa akan berlaku monsun, mungkin akan berlaku kebarangkalian banjir dan sebagainya yang barangkali tidak begitu disenangi ramai untuk melakukan pilihan raya pada ketika waktu ini. Baik, kita bercakap juga mengenai dengan mungkin gesaan ataupun keterpaksaan untuk mengadakan juga PRU15 ketika musim banjir ini. Adakah kita melihat situasi ini merupakan satu strategi pihak tertentu untuk menang mungkin, ataupun kita sudah pasti jelasnya bahawa keadaan banjir ini mungkin ada yang mengatakan tidak bersesuaian, tapi kalau kita lihat ada pihak tertentu yang terlampau inginkan PRU ini tetap diadakan walaupun dalam keadaan yang mungkin menjejaskan rakyat khususnya untuk turun dan sebagainya. Dan bagaimana pula, adakah ini antara salah satu strategi yang mungkin akan diguna pakai? Ya, saya rasa kalau kita meletakkan diri kita sebagai pemain politik, dan sudah tentulah kita bercakap tentang parti-parti tertentu yang melihat kebarangkalian untuk melakukan pilihan raya ketika tempoh yang menjangkakan bahawa akan berlaku monsun dan juga tengkujuh yang mungkin membawa kepada banjir akan memberikan kelebihan buat parti. Sudah tentu kalau kita bercakap tentang hal ini, kita akan bercakap tentang Parti Barisan Nasional UMNO, memandangkan kita telah melihat bagaimana keputusan peratusan pengundi yang rendah di dalam beberapa pilihan negeri itu jelas memberikan kelebihan pada mereka. Tetapi itulah barangkali juga ini barangkali satu perkiraan yang mungkin saya anggap separa masa, kerana kita risau akan berlaku protes senyap yang mungkin akan menterbalikkan keadaan, kerana memandang rendah kepada kuasa dan kemahuan pengundi ini juga barangkali salah satu kebarangkalian yang tidak boleh diambil mudah oleh mana-mana parti politik, kerana jelas situasi yang berbeza ketika pengundi keluar mengundi yang rendah ketika pilihan raya negeri disebabkan pandemik dan sebagainya, dan juga keadaan monsun itu barangkali akan menterbalikkan keadaan.
Walau bagaimanapun, saya rasa kalau parti politik mengambil perkiraan yang kita dalam bahasa mudah ada jiwa besar, saya rasa ini masih boleh ditangguhkan kerana dalam keadaan yang sebegitu menyusahkan pengundi dan jangkaan bahawa negeri-negeri yang diperintah oleh PH dan juga negeri-negeri yang diperintah oleh PAS contohnya sudah mengambil keputusan untuk tidak menyertai pilihan raya umum sekiranya parlimen dibubarkan dalam tempoh seperti yang dispekulasikan. Jadi kalau itu berlaku, saya melihat barangkali ini akan membunuh terus motivasi pengundi untuk keluar mengundi disebabkan mereka berpendapat terpaksa mengundi 2 kali. Dan mereka yang bertugas sebagai jentera mengundi itu nanti, terutamanya mereka yang terlibat membantu SPR, mungkin akan sedikit tidak bermotivasi kerana mereka terpaksa meninggalkan kerja hakiki untuk membantu pengurusan pilihan raya, bukan saja pertama kali di peringkat parlimen, tapi juga nanti akan berlaku di peringkat negeri. Kerana kita menjangkakan kalau ini berlaku, negeri-negeri yang hanya akan mungkin terlibat dalam pilihan raya umum serentak dengan parlimen hanya melibatkan Perlis, Perak dan juga Pahang. Tetapi negeri-negeri lain, Johor, Melaka, Sabah, Sarawak sudah melakukan pilihan negeri mereka dan sudah tentulah negeri-negeri yang dikuasai PH, Kelantan, Terengganu, Kedah, Selangor, Penang itu mungkin tidak akan melakukan pilihan raya. Jadi saya rasa ini akan sedikit sebanyak mengganggu dan juga bagi saya tidak baik untuk pendemokrasian negara kerana sepatutnya dalam konteks pilihan raya yang harus diutamakan itu bukanlah parti politik tetapi pengundi itu sendiri sebagai penentu kepada segalanya kerana pilihan raya adalah sepatutnya berkenaan dengan pengundi bukannya parti politik. Okey, dan kalau kita lihat juga sebelum ini dari segi aspek SPR sendiri ada mengeluarkan SOP tertentu, khususnya kalau kita lihat sebelum ini PRN-PRN yang diadakan masih lagi dalam keadaan COVID-19 dan kali ini sekiranya berlaku dalam musim banjir, mungkin ada juga persiapan rapi yang perlu dibuat oleh SPR daripada segi segala SOP, daripada bagaimana bentuk pengundian dan bagaimana juga gerak-geri kerja SPR sendiri ketika musim banjir. Kalau kita lihat mungkin pada ketika ini keadaan tidak seperti dulu walaupun kita pernah mengadakan PRU sewaktu musim banjir dan kali ini diramalkan situasinya mungkin akan jadi lebih buruk. Bagaimana daripada segi persiapan persediaan daripada SPR ini? Saya kira SPR telah bersedia dengan segala kemungkinan kerana seperti mana yang Hilmi katakan, SPR sudah ada pengalaman melakukan pilihan raya ketika berlaku musibah dan sebagainya. Tetapi mungkin dalam konteks yang skalanya yang lebih kecil, bukan pilihan raya umum secara besaran begini. Dan yang kita risaukan juga bagaimana tentang fasiliti dan sudah tentulah kita bercakap tentang kos ya kerana kos pilihan raya yang dilakukan dalam musim yang sesukar sebegitu, jangkaan kos itu sudah tentu akan meningkat dan SOP-SOP yang sedia ada itu juga mungkin terpaksa diubah suai bagi memastikan ia benar-benar memenuhi tuntutan keadaan pada ketika itu. Yang saya risaukan itu bukanlah tentang SOP, kos dan sebagainya kerana mungkin SPR sudah bersedia pada itu, tetapi lebih kepada bagaimana kesediaan pengundi untuk keluar, apakah mereka sanggup untuk berhadapan dengan itu, menempuh susah payah bagi memastikan mereka mengundi ataupun mereka terus hilang semangat dan tidak mahu menukar kerana dalam keadaan pandemik yang lalu pun kita lihat bagaimana motivasi pengundi untuk keluar mengundi itu tidak begitu tinggi. Apatah lagi kalau diuji dengan kesukaran banjir dan sebagainya yang saya melihat ini tidak akan menjadi pertimbangan pada mereka untuk keluar mengundi dan sudah tentu dengan pertambahan pengundi yang besar ini kita tidak dapat melihat demokrasi itu benar-benar diraikan, hak sivil itu dapat ditunaikan disebabkan halangan dan kesukaran sebegitu. Terutamanya kalau kita bercakap tentang negeri-negeri yang sering mengalami banjir dan sudah tentulah sebagai parti yang berharap dengan undi-undi di kawasan Melayu sebegini yang sering terbanjir. Saya rasa ini juga satu strategi yang tidak betul kerana kawasan-kawasan banjir ini mungkin banyak melibatkan pengundi-pengundi Melayu yang mana Barisan Nasional sendiri berharap pada kawasan ini untuk menang. Baik, dan hari ini juga kita melihat cadangan ataupun saranan daripada MET Malaysia sendiri di mana mereka tidak menggalakkan PRU 15 untuk diadakan sewaktu musim banjir dan dalam masa yang sama juga kita sudah melihat
Agung juga telah melakukan tinjauan dan melihat sendiri bagaimana antara ramalan-ramalan yang mungkin akan berlaku, dan adakah saudara melihat ini sikit sebanyak akan memberikan indikasi ataupun mungkin gambaran kepada Yang di-Pertuan Agong, dan mungkin juga dapat dikaitkan dengan pertemuan bersama Perdana Menteri hari ini, mungkin ada antara indikasi yang dapat kita jangkakan selepas ini? Sudah banyak saranan yang diberikan daripada agensi-agensi berwajib, bukan sekadar daripada Met Malaysia, daripada Kementerian Alam Sekitar sendiri. Kalau kita tengok, Kementerian Kesihatan juga pernah menyatakan kenyataan yang sama, ya. Pakar-pakar juga mengatakan sedemikian. Jadi indikasi kontra untuk melakukan pilihan raya umum ketika musim banjir berbanding dengan menyokongnya itu lebih tinggi, ya. Dan kalau kita mengambil tinjauan yang dilakukan oleh pollster di kalangan rakyat yang melihat bagaimana pandangan mereka terhadap pilihan raya di musim banjir, saya rasa peratusannya agak tinggi. Jadi ini barangkali indikasi yang sudah cukup menyatakan hasrat bahawa kalau boleh pilihan raya ini jangan dilakukan pada musim itu. Tetapi itulah kita walau bagaimanapun begitu, ya, perkara ini harus diserahkan sepenuhnya kepada Perdana Menteri dan Yang di-Pertuan Agong, kerana mereka lah yang sebagai yang terakhir untuk memberikan keputusan apakah perlu untuk PRU ini diteruskan atau tidak. Kerana secara umum, saya rasa tidak ada rakyat yang menolak untuk melakukan pilihan raya umum, asalkan pilihan raya umum itu dilakukan dalam keadaan yang sepatutnya dan mereka tidak ada halangan ataupun tidak ada kesebaran-kesukaran bagi menunaikan tanggungjawab itu. Kerana pada ketika ini saya rasa rakyat sedang pilihan raya umum perlu dilakukan. Cuma persoalannya adalah lambat atau cepat dan bagaimana PRU itu benar-benar sesuai dan selesa bagi mereka untuk melakukan ataupun menunaikan tanggungjawab sendiri itu kelak. Kerana pada ketika ini bukan PRU yang ditolak, tetapi keadaan itu yang rakyat rasakan tidak sesuai ketika musim tengkujuh, banjir dan sebagainya itu. Dan sudah tentulah hujung tahun ini perayaan cuti sekolah dan sebagainya ini menjadi pertimbangan mereka bahawa kalau boleh tangguhlah sebentar sebelum melakukan PRU 15.